أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Elok warnanya memikat pandangan, burung puyuh berbulu panjut. Malu bertanya, sesat jalan, malu berkayuh, perahu hanyut. Assalamualaikum Pak Ngah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya nak mengadu sikit lah. Law ni kadang-kadang tu mak duk buka radio orang mengaji. Ya, Lepas tu duk dengar lah orang duk mengaji tu. ya, Lepas tu dengar lagu. Rasa sedih lah juga pasal kita dah tak hati nak mengaji. Elik batam tak apa nak kenal. Lepas tu tak inginlah nak mengaji. Bila main umur-umur lagu ni nak pergi mengaji pula tu dia umur kecil-kecil tu lain lah sikit kan. Dia tak apa nak malu kan. ya, ya, Bila main dah buat ni nak pergi tu kat gila orang duk pilak kat kita. Ha. ya, ya, Jadi baca tak kena lagi. Ada orang nak kacau kat kita ke mana ke. ya, Jadi segan tu. yalah, Kan. ya, Lepas tu training dia memang nak train tapi nak pergi tu. ya, Lepas tu kalau kita tak pergi guru, tak pergi jumpa tok guru, kita duk tengok dalam YouTube lah pun dalam Facebook pun ada orang duk ni. Boleh ke Pak? Pasal nak pergi jumpa tok guru ni kalau mengaji ramai-ramai ni pasal lagu berat sikit. alhamdulillah, Tu yang nak tanya Pak Ngah. alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah bila Pak Ngah ingat satu niat murni nak keluarkan itu keinginan untuk berdamping diri dengan Al-Quran adalah satu anugerah yang cukup besar. Maka terbuka pintu hati kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi kaedah-kaedah tu sonok juga bila nak sentuh tentang perasaan apa tadi kan, yang apa kita segan, kita malu. Sebenarnya perasaan yang macam tu semua orang ada, semua orang macam tu. Kalau not ada ruang, boleh buat, orang kata macam bahasa lah, kita kata buat kaji selidik. Buat kaji selidik, tanya orang lain di luar sana tu, mau tak mengaji Quran apa? Kita pergi mengaji Quran, kata contoh lah kan. Jadi jawapan yang dia akan bagi, orang berani kata, setiap jawapan yang mereka bagi itu semua dah ada dalam diri kita. Kan? Setiap jawapan yang mereka bagi itu ada dah kat kita. Saya ni apa-apa-apalah kan. Jadi semua tu ada. Jadi maknanya semua atas, kita kata kalau kita sebut tu atas alasan yang sama. Tapi kita dapat tembusi keadaan tu adalah satu anugerah yang cukup besar bila kita dapat hadir dalam mengaji. InsyaAllah bagi Pak Ngah inilah satu mengikut pesan guru. Pesan guru dia kata belajar mengaji Al-Quran itu adalah fardu, adalah wajib ke atas diri kita. Jadi makna kita perlu belajar. Kita perlu belajar. sebab pertama dia, sebab kita, Allah anugerahkan kita satu anugerah yang besar untuk kita, kerana kita menjadi Islam sejak dilahirkan. Seperti kita sebut tadi, kita ditakdirkan menjadi Islam sejak dilahirkan. Jadi mana apabila kita lahir, kita dah ditakdirkan kita makan makanan yang halal, kita duduk dalam keluarga yang halal, kita dengar bahasa-bahasa yang baik. Kecuali ada di kalangan kita pun yang umur dah 30, 40 baru dah diislamkan. Jadi pada awalnya di dalam keadaan yang tak apa bersih lah bahasa kita katakan. Jadi kita satu anugerah yang kita dapat kerana kita dah diislamkan daripada awal-awal. Jadi satu amanah. Bila Allah beri amanah kepada kita untuk kita menjaga Al-Quran, Al-Quran sebagai risalah yang untuk menentukan perjalanan keislaman kita tu dengan Al-Quran. Jadi itu sebab kita anggap ia sebagai amanah. Jangan merasakan dia sebagai beban. Kan? Kita jaga dia sebagai amanah dan jangan menganggap dia sebagai beban. Maka adalah tanggungjawab kita untuk belajar Al-Quran. Dan antara alasan-alasan juga yang kalau kita nak sebut, lah kan, dalam keadaan contohlah kata keadaan la dan keadaan akan datang. Kita Pak Ngah bagi contoh kalau dalam kehidupan harian kita dan mati kita nanti. Kalau kita nak cari alasan dia kan. Yang pertama la ni, dalam keadaan la ni, itu kalau takdir Allah, Allah nak menempelak kita. Allah nak menempelak kita, ditakdirkan ada di kalangan kawan-kawan yang belum Islam,
Kan kita bolehlah kata mutusami ke asing ke, dia belum Islam, tentu dia tertarik dengan Islam. Bila dia tertarik dengan Islam, dia kawan dengan kan, dia kata nak akan tanya dia, siapa yang terbuka hati untuk nak dekatkan dengan Islam ni. Saya tersentuh dengan bacaan Al-Quran, dan kalau saya jadi Islam, saya nak mendekati Al-Quran dan saya nak fasih dengan Al-Quran. Tapi saya takatlah, dia kata, saya nak minta monoklah ajak saya tak nak online lah kan. Sebab senang, kita dah biasa dah, kita kenal, jadi taklah saya segan sangat kan. Jadi pada ketika tu, apa jawapan kita nak bagi dekat dia, apa alasan yang kita nak bagi dekat dia, kita tak boleh nak ajak dia kan. Itu antara contoh kalau kata Allah nak menempelak kita. Dan contoh kedua, kalau ditakdirkan kata kita meninggal nanti, ditakdirkan bila kita meninggal dunia, betul. Contoh ini contoh kita untuk kefahaman kita kan. Jika ditakdirkan malaikat tanya, kan, malaikat, salah seorang malaikat tu tanya kita, nak dulu masa di dunia boleh tak hafal surah ayat kursi contoh, bolehkah hafal ayat kursi? Saya tak boleh. Itu sejak bila tak boleh? Sejak lahir kan tak boleh. Lepas tu nak belajar tak? Itu apa jawapan kita nak bagi? Kenapa kita tak bagi? Kita tak belajar kan? Jadi itulah antara sebab-sebab yang sepatutnya kita nak bagi boleh baca Al-Quran kan, sebablah semudah kita nak belajar pun. Keduanya nak bertanya tadi, perlukah kita berguru? Memang itu Rasulullah pesan kita, belajar Al-Quran mesti berguru. Sebab Rasulullah SAW pun belajar melalui Jibril, dan dia memahami Al-Quran itu secara lisan. Jadi banyaklah guru pesan kita, ingatkan kita juga, bila belajar Al-Quran perlu kita berguru. Belajar, kalau istilah guru dia kata belajar dari mulut ke mulut. Jadi sebab apa? Itu satu kita kata apa? Keistimewaan dalam Al-Quran juga, yang mungkin kita tak perasan. Keistimewaan dalam Al-Quran, ada tempat-tempat tertentu di dalam Al-Quran yang ada di dalam bacaan, tiada di dalam tulisan. Ada tempat-tempat tertentu di dalam Al-Quran yang hanya ada di dalam bacaan, tapi tiada di dalam tulisan. Jadi kalau kita belajar sekadar kita belajar sendiri, jadi kita tak dapat yang tu. Yang mana kita baca Al-Quran, silap. Kan? Silap. Jadi itulah guru pesan kita, kalau nak belajar Al-Quran mesti berguru, sebab ada tempat-tempat tertentu yang hanya ada di dalam sebutan saja, dalam tulisan tidak ada. Jadi itulah antara sebabnya, antara sebab yang perlu belajar. Tapi kita, macam Pak Nas sebut awal tadi, kita jangan anggap itu sebagai bebanan, kita anggap itu sebagai amanah. Karena sebagai macam rasa terima kasih kita, kerana kita jadikan Islam dari awal. Jadi tanda terima kasih kita, maka kita belajarlah, insya-Allah. Insya-Allah. Karena, dan kita juga berdoa. Kita berdoa moga kita kesemuanya, kita seluruhnya, kita sebelum kita mati dalam keadaan yang kita boleh membaca Al-Quran, mampu untuk membaca Al-Quran. Itulah harapan kita, dan insya-Allah dari atas ketukan hati yang ada pada Nok tu, teruskanlah. Jangan kita teragak-agak untuk mula. Kalau kita teragak-agak, dia ambil masa yang lama. Jadi insya-Allah bila kita mula tu, Allah akan mengiringi kita kalau kita buat dengan tujuan yang baik ini, insya-Allah. Ingat, insya-Allah kadar itu dulu. Jadi macam Pak Nas sebut tadi, kalau apa yang kita tadi menyentuh siapa-siapa ataupun menyinggung siapa-siapa, kita pun maaf. Dan kalau ada fakta yang kita sebut tadi tersalah, tersilap, maka tolong betulkan kita. Sekian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 penjuru jelajah kembara singgah di Lombong membaca hikayat. Bodoh berguru hanya sementara, bodoh sombong sepanjang hayat.